Di dalam ruangan komen tu muka surat Yang 10 kan. Surat 10 kan. Okey. Muka surat 18. Sifat ke 10? Sifat ke 10 muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlasin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita sementara tu kita meraihkan geng-geng surau Sara. Kita tunggu sekejap. Kita tunggu rakan-rakan kita masuk dulu sebelum kita mula. InsyaAllah malam ni kitab Paku Iman kita akan mula sambungan. Kita akan sambung kuliah kita di Sara Passion sebelah. Jadi kita meraihkan jemaah Sara. Kita tunggu sekejap sementara dia orang masuk ni. Kita akan sambung muka surat 18. Muka surat 18 sifat Allah Ta'ala yang ke-10. Malam ni kita akan bincang sifat Allah Ta'ala yang ke-10, iaitu hayatun, hayat. Kita akan sambung, kita berhenti di surau bulan lepas, di Sara bulan lepas kita berhenti muka surat 18. Sambungan kita dah selesai bincang sifat yang ke-9. Kita dah settle sifat yang ke-9 iaitu ilmun. Malam ni kita akan sambung sifat yang ke-10. Malam ni sifat ke-10. Jadi sementara kita mula, kita meraihkan jemaah Sara. Kita tunggu sekejap. Kita tunggu bagi geng-geng Sara, jemaah Sara masuk. Kita akan mula. Macam biasa kalau kelas muamalat 20 lebih kita akan mula. Itu kelas muamalat. Tapi malam ni kita 20 lebih kita mula. Kita tunggu meraihkan jemaah-jemaah surau Sara. Kita tunggu sekejap. Sementara tunggu boleh cari kitab Paku Iman yang bagi tuan-tuan yang ada sedia. Kitab Paku Iman muka surat 18. Kitab Paku Iman karangan Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Muka surat 18. Muka surat 18 sifat yang ke-10 malam ni. Hayatun, sifat hayat, insya-Allah sifat hayat. Kalau bahasa kita panggil ciri. Sifat ni kita panggil ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Itu topik kita, tajuk kita. Kita membincangkan tentang ciri-ciri ketuhanan terhadap zat Allah Ta'ala. Jadi zat itu kita panggil diri Allah Ta'ala, kita panggil zat. Sifat dia ataupun ciri dia tu kita panggil ketuhanan. Itu beza dengan Tuhan dan ketuhanan. Ketuhanan tu merujuk ciri-ciri yang ada pada diri Tuhan. Itu dipanggil ciri-ciri ketuhanan. Ini metodologi Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengenal Allah Ta'ala melalui metod cara mengenal sifat ataupun ciri yang ada pada diri Allah. Yang kita bincang ni ciri zat yang ada pada Tuhan. Sebab itulah
Itu beza di antara Tuhan dengan ketuhanan. Baik, dah 30, insya-Allah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan masa dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kuliah online pada malam ini atas permintaan Surau Sara ataupun Surau Abdul Rahman bin Auf, Presiden sebelah Putrajaya. Jadi kita meraihkan permintaan kawan-kawan kita daripada Sara untuk menyambung kuliah Kitab Paku Iman yang sepatutnya malam ni kita baca Kitab Paku Iman di Sara ataupun Surau Abdul Rahman bin Auf. Oleh kerana sempena PKP ni kita ambil inisiatif untuk meneruskan bacaan kitab kita, walaupun masing-masing berada di rumah, tetap kita akan meneruskan aktiviti rutin malam kita. Baik, jadi sebab itulah kalau kita berada dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu ini online, selalu kita sebut jagalah adab-adab kita. Antaranya ialah yang pertama sekali, jangan lupa niat itu sangat penting. Niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, sebab ilmu yang kita nak dapat ini berdasarkan kepada sejauh mana ikhlas kita, sejauh mana cantik, molek dan comelnya niat kita untuk kita dapat ilmu. Kerana kata para ulama, Allah Ta'ala nak bagi ilmu ini melalui asbab guru. Sebab tu orang yang nak terima ilmu ini kena jaga ikhlas dia, kena jaga tahap ataupun level ikhlas kita. Lagi tinggi ikhlas kita, lagi cantik ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lagi banyak Allah Taala anugerah kepada kita ilmu. Sebab itulah guru ini menjadi asbab kepada kita untuk Allah Taala hantar ilmu kepada kita. Lidah guru itu menjadi asbab, menjadi perantaraan untuk murid dapat ilmu. Terkadang guru tu dia tak berapa faham sangat waktu dia baca kitab. Tiba-tiba time mengajar, dia diberi oleh Allah Taala kepahaman yang jelas. Ini banyaklah cerita-cerita para ulama kita. Kenapa? Antaranya kerana murid, orang yang nak terima ilmu itu ikhlas, maka Allah Ta'ala hantar ilmu melalui asbab perantaraan lidah gurunya, sehingga guru ini nampak jelas. Guru ini diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala jelas. Kenapa? Kerana asbab lidah dan perkataan daripada guru untuk muridnya mendapat ilmu. Baik, kita akan sambung kuliah kita malam ini, iaitu tajuk kita masih lagi berada dalam tajuk ciri-ciri ketuhanan ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-10. Kita akan sambung malam ini yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu taala, surat 18 Kitab Paku Iman, dan ke-10-nya daripada 13 sifat Allah Ta'ala ataupun ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Dan ke-10-nya hayatun, hayat tu dipanggil badal. Dan ke-10-nya daripada 13 hayatun, hayat. Baik, ertinya erti hayat. Baik, dan ke-10 ni seperti biasalah, dan ke-10 ni dipanggil tertib ta'akuli ataupun tertib zikri, susunan ta'akuli untuk memudahkan kita faham, bukan tertib hakiki. Itu seperti biasalah syarah dia. Dan ke-10 secara umumnya dalam kitab kita ini, tuan guru kita menyatakan 13 sifat sahaja. Dia tak bawa 20. Tuan guru kita ni dia sebut 13 sifat sahaja di atas jalanan mazhab Asy'ariyah. 13 sifat ini yang dikupu oleh Al-Imam Asy'ari
Adapun 7 lagi sifat maknawiyah itu tidak dinyatakan, tidak dibahas di dalam kitab Paku Iman ini. Karena kitab Paku Iman ini kita asas untuk membincangkan tentang perkara yang asas berkaitan dengan sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan. Dia tak bawa hak maknawiyah yang dikumpul oleh Al-Iman Mansur Al-Maturidi. Baik, secara umumnya yang kita nak bincang ini, sifat hayah ini iaitu sifat yang ke-10 daripada 13. Dan secara khususnya sifat hayah ini perbincangan sifat ma'ani. Secara khususnya sifat ma'ani yang keempat daripada 7 sifat ma'ani. Kita dah bahas sebelum daripada ni ada 3 sifat ma'ani. Dah settle dah 3 sifat ma'ani yang kita bahas sebelum daripada ni. Dan masuk malam ni sifat ma'ani keempat. Sebagaimana yang kita sebut selalu, 13 pembahagian itu ataupun 20 pembahagian yang dibahagikan oleh para ulama itu dibahagikan oleh ulama kita kepada 4 pembahagian sifat. Sifat pertamanya sifat nafsiyah, sifat yang merujuk kepada diri, nisbah kepada diri Allah Ta'ala, iaitu satu, wujudun. Sifat yang kedua nama dia ialah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5, mula daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5. Kemudian masuk yang ketiganya ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni ada berapa? Ada 7. 7 mula daripada pertamanya qudrah, yang keduanya iradah, yang ketiganya yang kita baru saja bahas sebelum daripada ni iaitu ilmun, dan masuk malam ni yang keempatnya ialah hayatun. Itu hayatun. Jadi sebelum kita masuk makna hayat, sebelum kita masuk makna hayat, sekali lagi kita ulang, kita kena clear supaya kita tak bela. Kita kena clear dulu sifat ma'ani, kerana kita duk bincang sifat hayat ini satu daripada 7 sifat ma'ani. Kita duk bincang sifat hayat ini sifat yang keempat daripada 7 sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani ni? Kena clear. Sifat ma'ani ni jamak daripada makna. Selalu kita sebut supaya melekat di minda kita tanpa kita hafal. Ma'ani ni jamak plural daripada makna. Makna tu singular dia, mufrad dia, makna. Cuma kena ingat di sini takut kita bertukar. Kita duk biasa belajar fiqh, kita duk biasa guna istilah bahasa Arab. Orang kata apa makna ni, perkataan ni apa makna dia, itu bukan makna tu yang dikendaki dan ilmu kalam. Apabila kita bincang dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam, sifat ma'ani ataupun mufrad dia makna, bukan nak kepada makna lawanan kepada perkataan, bukan. Itu kita ulang cak kali supaya tidak bertukar. Jadi makna ini merujuk kepada apa? Kalau makna di dalam ilmu kalam, makna dalam istilah tauhid, dia merujuk kepada apa? Amrun wujudiyun. Dia panggil makna. Dia panggil sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Semua sifat ma'ani dia akan takrif pendahuluannya, awalnya dimulai dengan sifatun wujudiyatun qa'imatun. Tengoklah takrif qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ketujuh-tujuh makna itu dia akan mulakan dengan sifatun wujudiyatun qa'imatun. Ini merujuk kepada sifat ma'ani yang kita panggil amrun wujudiyun. Apabila kita sebut ma'ani dalam ilmu tauhid, kita kena ingat dia merujuk kepada sesuatu perkara yang ada, perkara yang jenis betul-betul ada. Itu dipanggil ma'ani. Ma'ani dalam ilmu tauhid ataupun makna dalam ilmu tauhid, sifat makna dalam ilmu tauhid dia merujuk kepada amrun wujudiyun, sesuatu perkara yang betul-betul ada, yang real, yang betul-betul ada. Ni yang betul-betul ada kita dah bahas, kita tak ulanglah malam ni. Kita dah bahas dalam kuliah sebelum daripada ni. Betul-betul ada ini yang boleh dikesan dengan panca indera,
Dan yang keduanya, dia dinamakan amrun wujudiyun juga. Dia boleh kesan secara wujdan, secara dalaman kita. Itu nak namakan amrun wujudiyun, suatu perkara yang betul-betul ada. Apa makna betul-betul ada? Iaitu boleh dikesan sama ada dengan panca idrak, dia panggil wujudiyun fil kharij, ataupun boleh dikesan secara dalaman kita, dia panggil wujudiyun fil wujdani. Boleh dikesan secara dalaman. Ni orang panggil amrun wujudiyun. Apabila kita kata sifat ma'ani, sifat makna, kena terbayang di minda kita suatu perkara yang jenis ada. Maka kita duk bincang sifat yang ke-10 ataupun sifat yang ke-4 daripada 7 sifat ma'ani, nama dia hayah. Sekejap lagi kita nak bincang apa makna hayah. Yang kedua kita nak bincang peranan ada ke hayah ini, sifat yang ada takluk, sifat yang ada peranan, sifat yang ada fungsi. Yang ketiga yang kita nak bincang hubung kait sifat hayah dengan sifat-sifat yang lain. Jadi kita kena settle dulu sifat ma'ani, baru kita nampak. Settle sifat ma'ani. Maksud sifat ma'ani merujuk kepada perkara yang ada. Kalaulah Allah Ta'ala buka kasyah kita nampak sifat ma'ani yang berada di zat Allah Ta'ala. Fardu takdir Allah inkishaf, Allah sikapkan hijab kita, Allah buka hijab kita boleh nampak bagaimana zat sifat ma'ani yang berada di zat Allah Ta'ala. Kenapa kita boleh nampak, kita boleh kesan? Kerana dia jenis wujudiyun, dia jenis perkara yang betul-betul ada, sifat yang jenis betul-betul ada. Itu satu. Ma'ani dan ilmu tauhid, bukan makna di dalam ilmu lughah ataupun ilmu fiqh. Itu satu. Yang kedua, ini nak kena settle juga, dah lama kita tinggal, kita ulang sekali lagi. Yang kedua apa dia? Apabila kita sebut sifat ma'ani settle, kita faham hayat sifat ma'ani, sifat yang jenis ada, yang boleh dinampak di zat Allah Ta'ala. Hayat ini yang boleh dikesan di zat Allah Ta'ala, fardu takdir kalau Allah Ta'ala buka kasyah. Satu, settle ma'ani. Yang kedua, kita kena faham sifat. Sifat ini kena faham. Apabila kita kata sifat ma'ani, dia lebih khusus. Perbincangan kita khusus kepada sifat yang betul-betul ada, merujuk kepada sifat ma'ani. Takut kita bertukar dengan sifat dalam istilah ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, apabila kita sebut sifat, dia umum. Maka di sini bukan sifat yang umum, ini sifat yang khusus kepada ma'ani, sifat yang jenis ada. Kalau kita sebut sifat, kena ulang balik, kena ingat balik, recall balik. Di dalam ilmu tauhid, sifat ini dia lebih umum. Ini istilah. Kerana nak faham ilmu tauhid, kena settle istilah dulu. Kalau tak faham istilah, sebab tu kita belum nak memahami ilmu tauhid walaupun secara asah. Jadi kita ni tak bincang secara dalam lah, kita bincang secara asah saja. Nak bagi lepas fardu ain, nak bagi kita kenal Allah Ta'ala secara maklumat. Nak bagi kita kenal Allah Ta'ala ni. Orang tak kenal Allah Ta'ala bahaya. Tak akan nampak, tak akan kenal Allah Ta'ala, tak nampak Allah Ta'ala di mata hati dia, nampak makhluk saja. Dia tak akan takut kepada Allah Ta'ala apabila dia tak kenal Allah Ta'ala melalui maklumat. Kena kenal dulu Allah Ta'ala melalui info, melalui maklumat. Maklumat apa dia? Maklumat tentang ciri yang ada pada Tuhan. Ni kita ni duk cari maklumat yang ada pada diri Allah, sehingga kita clear, sehingga kita nampak jelas dan hati kita Allah Ta'ala ni jenis bersifat sekian. Pegang sungguh, pegang secara jazam, pegang secara putus, pegang secara kemah, pegang secara sungguh, tak kocok dah, tak bergogek dah. Tu dia panggil paku iman, paku sungguh, paku kejap. Orang dakwa macam mana pun kita
Iman kita kemah, iman kita paku. Marilah dakwa macam mana pun tak akan berkocok, tak akan bergolak, tak akan bergogek. Kemah sungguh. Tu dia panggil paku iman. Maka kena faham sifat. Apabila kita sebut sifat ma'ani, dia lebih khusus. Kalau sifat secara umumnya dalam ilmu tauhid, sifat ni kita dah belajar. Zat, ada sifat, ada zat, ada arab, ada jirim, atau asah-asah pengenalan istilah dalam ilmu tauhid. Jadi sifat ini dalam ilmu tauhid dia umum. Macam mana maksud umum? Sifat ni dia panggil maqama bi ghairih. Sesuatu qama bi ghairih. Qama ni berdiri, translate dia. Orang tak faham berdiri macam mana. Makna apa berdiri ni? Maknanya maqama, benda, sesuatu perkara yang nak ada dia itu bi ghairih, mesti dia melekat ataupun tumpan orang lain, tumpan zat lain. Tu dia panggil sifat secara umum. Jadi apabila kita sebut sifat, dia lebih umum. Apa maksud lebih umum? Sesuatu perkara, sifat ni dia merujuk kepada sesuatu perkara yang menumpan zat lain. Untuk keberadaan diri dia, dia kena tumpan zat lain. Sama ada perkara itu tu jenis amrun wujudi ataupun perkara itu jenis amrun i'tibari. Semua orang panggil sifat. Itu dia panggil umum. Faham dulu sifat umum. Tapi di sini bukan umum. Itu kita nak faham bagi khusus. Ini spesifik merujuk kepada sifat yang jenis ada. Walaupun sifat yang kita faham dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam dia umum. Apa makna umum? Sesuatu perkara yang nak ada diri dia itu kena menumpan zat lain. Sama ada sifat ini, perkara ini yang dipanggil sifat ini, sama ada perkara ini benar-benar ada, wujudiyun, ataupun perkara ini hanya sungguh saja, pun orang panggil sifat juga. Dipanggil sifat. Sama ada perkara tu wujudiyun, benar-benar ada, kita panggil sifat. Ataupun perkara yang amrun iktibar, dikira pada akal saja, dipanggil sifat. Benda sungguh, benda yang betul-betul ada pun panggil sifat. Benda sungguh pun orang panggil sifat. Mana contoh? Ni sifat umum ni. Tapi di sini bukan umum. Tu nak kena beza. Apabila kita sebut sifat ma'ani, dia bukan umum. Dia lebih spesifik kepada sifat yang jenis ada. Jangan bertukar dengan sifat umum. Contoh macam mana yang kita kata sifat yang jenis umum ni? Kalau sebut sifat dan istilah ilmu kalam, dia umum. Macam mana? Contoh, amrun i'tibari dipanggil sifat juga secara umumnya. Apa dia amrun i'tibari? Bola tu benda ada, maka sifat yang ada pada bola, ciri bola ini bulat, design bola, pattern bola bulat. Maka bulat itu bukan wujudiyun, bukan ada, bukan dapat dikesan dengan mata kita, hanya sungguh, hanya akal kita boleh faham. Maka bola itu, bulat itu dipanggil sifat bagi bola. Bulat itu dipanggil sifat bagi bola, walaupun amrun i'tibari. Dan sifat ni juga termasuk amrun wujudiyun, perkara yang ada, betul-betul ada, orang panggil sifat juga. Mana contoh dia? Ini contoh, kita lupa nak sebut tadi. Dia detailnya macam mana. Dia kata sifat umum ni, umum sifat ni sama ada dia ini perkara yang betul-betul ada ataupun perkara yang amrun i'tibari, perkara sungguh, dipanggil sifat. Ataupun lagi, tambahan lagi, sama ada perkara itu qadim ataupun perkara itu baru, dinamakan sifat. Tu yang detailnya. Mana contoh perkara itu baru? Kalau perkara itu baru, sungguh dipanggil sifat. Perkara itu baru, wujudi, dipanggil sifat juga. Ini kita contoh tadi. Pertamanya, contoh perkara baru yang amrun i'tibari tapi panggil sifat. Apa dia? Bola.
Kita contoh tadi bola. Maka ciri bola itu bulat. Maka bulat itu tidak dapat dikesan dengan panca indera kita. Bola itu dia tidak termasuk dalam status wujudi, perkara yang tidak ada, hanya termasuk perkara yang sungguh saja. Maka perkara sungguh itu juga dinamakan sifat, dipanggil bola bersifat dengan bulat. Ciri yang ada pada bola itu bulat pun dinamakan sifat juga. Contoh, itu contoh benda yang amrun i'tibari, yang jenis baharu. Contoh yang kedua, contoh baharu tetapi yang wujudiyun, yang jenis ada. Mana contoh dia? Contoh daun. Kita kata daun ni wujudi. Sifat bagi daun tu warna dia. Warna daun ini hijau. Maka hijau itu jenis ada ataupun amrun i'tibari. Allah. Wujudiyun ataupun amrun i'tibari. Warna daun yang berwarna hijau. Ciri yang ada pada daun tu hijau. Maka hijau itu kita boleh kelaskan dia sebagai sifat yang ada pada daun. Ini kategori baharu, bukan qadim. Maka kita nak cerita bahawa sifat, penggunaan istilah sifat itu asal dia umum. Dia masuk juga dalam perkara yang amrun i'tibar, kita panggil sifat juga. Bola bersifat bulat. Dan contoh yang kedua ni daun yang bersifat hijau. Hijau tu wujudi ataupun amrun i'tibar. Puluk. Tak faham, tak berapa clear lagi. Arsyad, hijau wujudi ataupun amrun i'tibar. Mudah je nak tahu amrun i'tibar dengan wujudi ni. Status. Kan kita dah bahas dulu status al-ma'lum syai'i, al-syai'in ma'lum. Sesuatu yang maklum ini dipanggil syai'in maklum ini, ataupun dalam istilah disebut arba'ah. 4 status. 4 status ini keberadaan ataupun ketiadaan suatu benda ini. Ada 4 status. Pertamanya benda yang jenis betul-betul ada. Yang keduanya makdum, tak ada langsung. Yang ketiganya ialah amrun i'tibar. Hal biar dulu. Maka kita dah bahas wujudiyun. Kenapa nak kena bahas, kena faham ini? Anak betul-betul faham sifat ma'ani yang jenis duduk dalam kategori wujudiyun, sifat yang betul-betul ada, yang boleh dikesan oleh panca indera kita. Kalau Allah buka kasyaf, kita nampak sifat hayah yang ada di zat Allah tak ada. Tu nak kena tahu. Kenapa nak kena tahu? Walaupun tak wajib fardu ain tahu status tu, hanya fardu kifayah saja, tapi kita nak bagi clear. Maka warna yang ada pada daun itu boleh dikesan ataupun tidak. Nampak tak? Warna tu nampak tak dengan mata? Nampak. Apabila nampak, duduk di kelas mana? Duduk di kategori mana? Wujudiyun. Kalau tak nampak, tak boleh kesan dengan panca indera, baru kita panggil amrun i'tibar. Hanya diiktibar dengan akal kita. Nisbah akal kita boleh faham. Macam bulat pada bola, 4 segi pada handset, panjang pada handset ni. Faham tak? Tu penting. Kenapa kita nak ambil tahu? Kerana untuk memahami betul-betul sifat ma'ani yang ada pada Allah, yang kita dah bahas sifat ma'ani yang keempat malam ni. Maka sifat daun yang warna hijau dipanggil sifat juga. Sebab tu kita sebut sifat ni umum, meliputi penggunaan merujuk kepada perkara jenis ada, kita panggil sifat. Perkara yang jenis amrun i'tibar, yang jenis dipaham dengan akal pun dipanggil sifat. Sama ada perkara amrun i'tibar dan wujudi ini termasuk dalam qadim ataupun termasuk dalam baharu. Contoh baharu, kita bagi contoh ada 2 tadi. Satu contoh benda yang tak nampak, hanya boleh fikir dengan akal saja, pun kita panggil sifat juga. Dan benda yang wujudiyun kita panggil sifat. Contoh baharu. Mana contoh qadim pula? Qadim ni merujuk kepada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ada 13 ini, ada 20 ini, ataupun atas jalan yang mu'tamad 13, atas jalan masyhur 20. Maka dia ada sifat yang amrun i'tibar, ada sifat yang wujudi. Dalam 13 itu 7 sifat yang ma'ani, yang betul-betul ada. Ada. Maka penggunaan istilah sifat dia umum.
dia merujuk kepada sifat yang qadim, dia merujuk pada sifat yang wujudiyum. Mana sifat yang amrun i'tibari. Contoh, Allah Ta'ala ni bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Qidam ni tidak ada mula bagi adanya Allah Ta'ala. Itu dipanggil salbi, benda yang tidak ada pada Allah, sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Maka qadim ini, qidam ini, dia panggil sifat Allah Ta'ala yang termasuk dalam kategori amrun i'tibar. Tak nampak di zat Allah Ta'ala, tak ada mula, tak nampak. Tak nampak di zat Allah Ta'ala ni tidak ada mula pada diri, adanya diri dia tidak ada mula, tak nampak. Tapi kita panggil sifat ke tidak? Qadim, qidam, wujud, qidan, baqa. Ciri yang kedua, Allah Ta'ala bercirikan qidamun, ciri Allah Ta'ala yang kedua dipanggil ciri juga, dipanggil sifat juga. Sedangkan sifat ini jenis tidak ada pada Allah, dia hanya amrun i'tibar, pun panggil sifat. Dan contoh malam ni hayatun, jenis sifat yang betul-betul ada di zat Allah, kita panggil sifat juga. Tu faham istilah sifat tu. Dia beza, kita dah bahas dulu beza sifat dengan arad. Tu biarlah arad. Baik, situ qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dah kita tahu dah hayat tu apa dia, apa nama ni, status hayat ini, sifat ma'ani. Kita nak tahu makna pula, apa makna hayat. Secara umum konsep hayat itu konsep ma'ani kita dah faham. Konsep sifat ma'ani 7 ini kita dah faham. Bagi faham dulu konsep sifat ma'ani. Jangan duk tukar sifat apa dia. Ciri Allah Ta'ala tu, ciri yang jenis ada, yang jenis tidak ada. Hayatun, nama bagi sifat. Artinya, arti hayah wajib bagi Allah Ta'ala, yani wajib bagi zat Allah Ta'ala itu ada sifat yang bernama hayatun. Ini rumus hukum akal. Dia mula rumus hukum akal. Jadi rumus hukum akal yang pertama, sifir hukum akal yang pertama, dia mulakan guru kita ni dengan wajib. Dia panggil wajibun, dia panggil wujubun wajibun, dengan makna mesti. Mesti Allah Ta'ala itu bagi, wajib bagi ni dengan makna mesti ada di zat Allah Ta'ala itu sifat yang bernama hayatun. Itu dia panggil hukum akal. Ini yang hukum akal ni lah yang ditaklif, dipaksa oleh Allah Ta'ala, ditekan oleh Allah Ta'ala supaya kita pandai menggunakan hukum akal. Kita kena tahu cara nak hukumkan setiap sifat 13 tu. Itu menjadi kewajipan kepada kita. Akal yang waras dibimbing oleh syarak menghukumkan mesti ada, kerana sifat ada, dia tak kata mesti sungguh. Mesti itu dia panggil hukum akal. Mesti ada di zat Allah Ta'ala sifat yang nama dia, ciri Allah Ta'ala yang bernama hayah, yang bernama hidup. Tu artinya, arti hidup. Ni baru nak cerita hidup tu macam mana. Hidup kita hidup dengan roh. Macam mana pula hidup Allah Ta'ala ni? Artinya, ini arti dengan makna. Artinya ini bukan ahli bahasa, ini makna. Artinya, arti hayatun. Dia panggil makna hayatun. Hayat tu dalam bahasa Arab, terjemah kepada bahasa Melayu dia panggil hidup. Dan makna hidup tu pula, adapun hidup itu dia panggil ismun, dia panggil panggilan. Panggilan merujuk kepada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Panggilnya, kita panggil di hidup. Apa makna hidup? Ni cerita hidup. Artinya makna hidup itu hidup yang berdiri. Ni hidup ni yang berdiri.
yang kata sifat hidup itu artinya penghidup. Ada kitab lain dia sebut penghidup. Nak membezakan sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani, gaya ataupun style tariqah pak da'i ni dia akan buh dengan makna pe di hadapan, merujuk kepada sifat. Sifat ma'ani. Baik, artinya penghidup yang berdiri. Ia penghidup itu pada zat Allah Ta'ala. Itu saja, diringkas saja kitab kita ni. Dia tak cerita dia punya peranan khusus dia, bukan peranan umum. Takluk, dia hayat tidak ada sifat takluk. Baik, kita ulang sekali lagi. Dia kata sifat penghidup ini, kalau di dalam istilah bahasa Arab dia panggil apa? Dia, kalau kitab lain dia detail, dia kemukakan sekali dengan peranan khusus sifat hidup, bukan takluk. Kalau dalam kitab lain, kitab kita ni dia ringkas saja. Dia hanya cerita apa? Dia kata penghidup itu yang berdiri. Makna berdiri ni apa? Qaimatun, yang ada. Tu dia panggil wujudi. Ni istilah dan kitab mana-mana pun kalau merujuk, kalau dia kata berdiri itu qaimatun, dia nak cerita apa? Dia merujuk kepada sifat yang jenis ada. Sifatun wujudiyatun qaimatun. Tu sifat. Sekat tu saja takrif dalam kitab kita ni. Dia cerita takrif dalam kitab ni hanya sifatun wujudiyatun qaimatun, itu saja. Satu sifat yang berdiri, yang ada, ia sifat itu ada di mana? Di zat Allah Ta'ala. Sifat ni jenis ada, amrun wujudi, ada pula di mana? Di zat Allah Ta'ala. Yang betul-betul ada, yang kalau fardu takdir Allah buka hijab kita, nampak sifat penghidup yang berada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu makna sifat, satu sifat penghidup yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu beza sifat ma'ani dengan sifat lain. Semua dia akan mulakan dengan sifatun wujudiyatun qaimatun. Sifat yang jenis ada, qaimah. Qaimah tu berdiri. Apa makna berdiri? Berada di zat Allah Ta'ala. Itu makna qaimatun bizatihi ta'ala, berada di zat Allah Ta'ala. Dalam kitab lain dia akan sebut tusahhihu liman qamat bihil idraku. Apa makna dia? Kalau dalam kitab lain dia detailkan sedikit. Dia tambah. Apa tambahan dalam kitab lain? Kalau dalam kitab lain dia kata satu sifat yang jenis ada ataupun betul-betul ada pada zat Allah Ta'ala, yang mengesahkan sifat penghidup ini, yang mengesahkan tusahhihu ataupun membenarkan. Ini kena faham. Dalam kitab mana pun, buka Faridah, buka kitab Taqribul Ikhwan, inilah kebanyakan kitab lain dia akan sebut secara jelas sedikit, detail sedikit. Satu sifat penghidup ini, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, dengan sifat penghidup ini tusahhihu liman qamat bihil idraku, mengesahkan, membenarkan sifat penghidup ini. Apa makna mengesah ataupun membenarkan? Itu kena faham. Mengesah dan membenarkan tu dalam bahasa kita dipanggil sebagai syarat. Tu makna mengesahkan. Sifat penghidup ini sebagai syarat. Syarat apa? Syarat untuk keberadaan segala sifat ma'ani yang lain. Segala sifat ma'ani lain. Nak ada sifat kudrah, kena ada hidup. Nak nyata sifat iradah, kena ada hidup. Tu dia panggil syarat untuk keberadaan sifat ma'ani yang lain. Tu kena ada sifat penghidup. Dengan sifat penghidup Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Contoh apa? Contoh dengan sifat penghidup Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun. Dengan sifat penghidup Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Dengan sifat penghidup Allah bersifat dengan qudrah.
Ini dia panggil sifat yang asas, mabda', ummi kepada sifat ma'ani lain. Dia tidak ada peranan, dia tidak ada ta'aluk. Satu sifat ma'ani yang tidak ada ta'aluk ialah hayah, qudrah, iradah, ilmun. Ada peranan dia, ada fungsi dia, ada kerja dia. Dia berhajat kepada kerja lebih, dia berhajat kepada fungsi sifat tu. Tetapi hayat tidak ada. Cuma dia peranan khusus dia. Apa dia? Tusahihu liman qamat bihil idrab, untuk mengesahkan ataupun membenarkan ataupun sebagai syarat untuk keberadaan sifat ma'ani yang lain. Itu dipanggil asah, ummi dia berada di hidup. Dengan penhidup inilah, sifat hidup, sifat penhidup Allah Ta'ala ini, Allah bersifat dengan kudrah, berkuasa. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat hidup, tak nyata sifat berkuasa yang ada pada Allah, kerana tak ada sifat penhidup. Dengan sifat penhidup, adanya sifat Allah Ta'ala yang bernama iradah. Allah boleh tentu. Allah tentu bukan dengan sifat kudrah, jangan buat silap. Allah tentu apa saja dia nak tentu. Dia dah tentu lama dah COVID-19. Pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, Allah Ta'ala taksis dengan sifat iradah. Allah decide, Allah tentukan, Allah tetapkan di azali lagi satu bala, satu wabak yang bernama COVID-19 yang berlaku pada tahun sekian, pada masa sekian, pada tempat sekian. Allah tentu di azali lagi. Allah tentu itu dengan sifat apa? Dengan sifat yang bernama iradah. Allah taksis dengan bernama sifat iradah. Dengan sebab kenapa Allah boleh tentu, Allah boleh decide, Allah boleh tetapkan? Kerana dia ada sifat iradah, sifat berkehendak, sifat keinginan. Dia ada keupayaan untuk menentu, keupayaan untuk menetapkan suatu benda. Tu dia panggil iradah. Dan nak nyata iradah, nak berfungsi iradah, nak keberadaan sifat iradah ini, mesti dia hayah, ummi dia di hayah, hidup. Tu kena faham kaitan dia. Allah Ta'ala tentu ni dengan sifat iradah. Jangan buat silap Allah tentu dengan qudrah. Bukan. Qudrah tu dia taksir. Kita dah bahas dah sebelum daripada ni. Allah tentu dia decide dulu, baru dia qudrah. Tapi hak ni dia tidak ada mana-mana lah. Dia qadim semua. Sifat Allah Ta'ala ni qadim. Dia tak ada mana dulu, mana kemudian. Allah Ta'ala taksir dengan sifat qudrah. Mengada, melakukan suatu benda. Apabila dia nak mengadakan suatu benda, dia mengadakan suatu benda dengan sifat apa? Dengan sifat qudrah. Dan nak nyata keberadaan sifat qudrah di zat Allah Ta'ala, kena ada sifat hidup. Itu dipanggil tusahihu liman qamat bihil idrak. Tu sifat hayat, dia tidak ada ta'aluk, tidak ada peranan, tidak ada fungsi, tetapi dia ada peranan khusus dia. Apa dia? Dia sebagai syarak, dia sebagai mabda', dia sebagai asal, dia sebagai ummi, sebagai prasyarat untuk keberadaan sifat ma'ani yang lain. Kena ada sifat hayatun. Dia faham Asyad? Asyad terlebih faham lah. Dah arsyadun, bukan Rashid, arsyadun. Kalau tak faham lagi, tak kena dengan makna. Baik, settle. Settle. Ini barulah kita clear sifat peranan Allah Ta'ala, sifat dan peranan sifat. Kena clear betul-betul, barulah kena Allah Ta'ala. Jadi kena COVID-19 saja. Duk nampak COVID-19, Allah Ta'ala tak nampak. Kenapa? Tak ada maklumat tentang Allah Ta'ala. Dia tak kenal Tuhan, dia mengutuskan wabak ni. Duk kena wabak saja, takut kat wabak saja.
Tapi kena takut jugalah kau abak, jangan duk jadi hak segelintir duk cakap tak lepas perdoaan itu. Siapa takut kat wabak tak takut kepada Allah Taala pula. Macam dia kenal lebih Allah Taala tu, cakap lebih tu. Takutlah juga pada makhluk Allah Taala. Takut pada makhluk dia tak sama dengan takut pada Allah Taala. Tapi kalau kena makhluk saja, tak kena Allah Taala, tu memang bahaya. Dia tak takut pada Allah Taala, dia hanya takut pada makhluk saja. Tapi orang kena ni, kena Allah Taala menyebabkan dia takut juga kepada makhluk. Kerana Allah Taala perintah benda bahaya, kena takut kepada benda bahaya. Nak cerita tak level takut tu tak sama. Baik, settle. Baik, settle. Pertama kita dah faham makna, clear betul-betul makna hayah, makna hidup, makna penhidup. Dia beza dengan sifat lain. Qudrah, berkuasa. Dia ada peranan, dia ada fungsi dia. Fungsi dia mengada. Taksir, dia panggil apa? Ta'alluq taksir. Yang kedua iradah. Iradah dia ada peranan dia ada fungsi dia ada kerja dia ada portfolio dia ada bidang tugas dia. Setiap sifat Allah Ta'ala dia ada bidang tugas dia. Iradah, bidang tugas dia menentukan, meletakkan suatu benda yang dia nak. Tapi kita dah bahas lah benda apa yang termasuk dalam bidang tugas. Bukan semua benda. Begitu juga qudrah, dia ada bidang tugas dia. Sifat Allah Ta'ala yang bernama qudrah, dia ada bidang tugas dia ada portfolio dia, ada peranan dia, ada fungsi dia. Dan bukan semua dia dia ada skop dia saja. Ini kita dah bahas. Dan yang ketiganya ialah ilmun. Tiga tu kita panggil sifat ma'ani yang ada 3 serangkai. Dia ada pun kait di antara 3 tu. Qudrah, iradah, ilmun. 3 serangkai kita panggil. Dia ada hubung kait. Dan datang pula hari ni sifat yang kelima, yang keempat, sifat ma'ani keempat, hayah. Hayah ini apa? Untuk sebagai syarat keberadaan ma'ani yang lain. Ma'ani yang lain itu kita sebut 3 lah. Sebab samuk, basar, kalam kita tak belajar lagi. Sifat Allah Ta'ala yang nama dia pelihara. Sifat Allah Ta'ala nama dia pendengar. Sifat Allah Ta'ala nama dia perkata. Ada 3 lagi kita tak bahas, insyaAllah. Sepanjang PKP ni saya rasa 3 ni settle. Kita khatam 13 ciri ketuhanan sempena PKP ni. Dan insyaAllah kalau panjang umur selepas PKP tu masuk tajuk baru, iaitu ciri kenabian. Paling penting ni, tonggak prinsip iman yang pertama ialah ciri ketuhanan. Tu dipanggil prinsip dalam sistem kepercayaan kita, sistem kepercayaan kita terhadap ketuhanan. Dia ada prinsip pertama, iaitu ciri ketuhanan. Ciri yang kedua kita akan bahas dalam selepas PKP, insyaAllah, ciri kenabian. Kita settle 3 lagi. Baik, settle dah makna hayah. Baik. Yang kedua yang kita nak sebut apa dia? Hubung kait sifat hayah dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Kemudian kita baca kitab kita tu, dia tak ada apa dah, mudah saja kita dah faham makna hayah. Kita akan settlekan dia punya huraian kitab. Huraian mudah. Yang paling penting kata kunci dia ialah faham makna hayah. Kemudian huraian itu mudah. Baik, sebelum kita nak baca huraian, kita nak sebut sebagai penutup kepada sifat hayah ini. Sebelum kita baca huraian, pertama kita tahu tadi makna hayah, makna sifat hayah, sifat penhidup. Yang kedua kita sebut juga tadi, dia tidak ada peranan. Sifat hayah ini tidak ada peranan, dia tak ada takluk. Tetapi sungguh pun tak ada takluk, dia ada peranan khusus dia. Apa dia? Untuk mengesahkan. Itu peranan khusus. Jadi untuk mengesah dan sebagai syarat itu dia sebenarnya termasuk dalam huraian ta'rif sifat hayah. Sebab tu secara umumnya sifat hayah ini sifat yang jenis ada, penhidup ni sifat yang jenis ada di zat Allah Ta'ala, dan sebagai syarat
adanya dia di zat Allah Ta'ala, dan penhidup ini dia sebagai syarat untuk keberadaan sifat lain. Sifat hayah ini nak berfungsi dengan sebab penhidup, sebab sifat hayah penhidup ini Allah Ta'ala ataupun mempunyai sifat ilmun. Macam tu. Dah settle dah. Yang terakhir yang kita nak sebut, sifat hayat ini dia boleh dikaitkan ataupun ada juga hubung kait dengan sifat-sifat yang lain. Bukan saja sifat ma'ani, sifat yang lain, iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Macam mana cara kita nak rangkaikan, kita nak kaitkan sifat penhidup ini dengan sifat Allah Ta'ala yang ada lebih kurang berapa? 6 lagi. Nafsiyah 1, salbiah 5. Betul tak salbiah 5 Arsyad? Angguk lagi Arsyad. 7 pun angguk, 6 pun angguk, 5 pun angguk. Semua angguk. Lah terang lah telena. Sifat pertamanya, baik, cara macam mana kita nak kaitkan sifat hayah ini? Baik, hayah ini, sifat hayah Allah Ta'ala ini, sifat penhidup Allah Ta'ala ini, wujudun ada sifat Allah Ta'ala ini, sifat hayah Allah Ta'ala ini ada. Yang kedua, ada yang macam mana sifat hayah ini? Ada yang qidam. Dia boleh kaitkan, ada hubung kait. Ada sifat hayah Allah Ta'ala ini yang jenis qidam. Ini cara sifat ma'ani dia. Sifat ma'ani dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Tu kenapa jangan duk buat sifat sifat penhidup Allah Ta'ala ni jenis dia qudrah. Bukan. Sifat Allah Ta'ala ni yang nama penhidup, dia qidamun, dia tidak ada mula. Tu sifat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala bersifat dengan tidak ada mula. Diri Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan tidak ada mula. Tu kita dah bahas qidam dulu. Faham tak? Maka sifat ma'ani ni pun, sifat ma'ani Allah yang jenis ada ni, yang jenis ada, dia juga bersifat dengan qidam. Dia tidak ada permulaan bagi adanya hayah, bagi adanya sifat hayah Allah Ta'ala, sifat penhidup. Dan sifat penhidup Allah Ta'ala ini, sifat ma'ani jenis ada ni, dia baqa'un. Sifat hayah Allah Ta'ala ini dia kekal, tidak ada penhujung. Lagi sifat Allah Ta'ala ni, sifat hayah Allah Ta'ala ini, ma'ani ni, dia mukhalafatul lil hawadith, dia tak sama dengan hidup makhluk. Penhidup Allah Ta'ala, sifat hayah Allah Ta'ala, dia tak sama dengan hidupnya makhluk. Makhluk hidup dengan roh. Penhayat Allah Ta'ala dia bukan hidup dengan roh. Dia tak sama. Tu dia panggil mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Qiyamuhu binafsih. Sifat hayah Allah Ta'ala ini dia tidak berhajat kepada Tuhan lain yang menjadikan sifat hayah. Tu cara hubung kait dia. Dan sifat hayah Allah Ta'ala ini wahdaniyah, bersifat dengan tunggal, tidak ada dua hayah, tidak ada tiga hayah, tidak ada dua penhidup bagi Allah Ta'ala, bagi sifat hayah Allah Ta'ala. Sifat hayah Allah Ta'ala ini tunggal. Tu settle. Baik, kita habiskan bacaan kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, artinya penhidup yang berdiri. Tu penhidup yang ada, yang jenis ada sifat penhidup ini, qaimatun bizatihi, yang berdiri, ia sifat hidup. Yang berdiri itu yang ada di mana? Di zat Allah Ta'ala. Tu makna berdiri. Yang ada ia sifat penhidup di diri Allah, tu makna di zat Allah Ta'ala. Sifat ni ada di diri dia, boleh dilihat. Dan bukan habis. Jadi kitab kita dia ringkas saja, dia tak cerita mengesahkan sebagai syarat untuk keberadaan sifat lain. Tidak ada, dia ringkas. Dan bukan hidupnya
hidupnya dengan ruh. Allah Ta'ala ni bukanlah dia hidup seperti kita hidup. Kita hidup dengan ruh. Kita pun sama konsep kita, konsep hidup kita ni kita faham. Hidup manusia ni apa makna hidup kita? Setengah ulama mentarifkan hidup kita ni dia panggil mabda'ul harakah. Mabda'ul harakah. Dia panggil asal kepada harakah, pergerakan. Dengan sebab kita ada sifat hidup, kita boleh bergerak. Dengan sebab kita ada sifat hidup, kita boleh berjalan. Dengan sebab kita ada sifat hidup, kita boleh bercakap. Dengan sebab kita ada sifat hidup, kita boleh mendengar. Dengan sebab kita ada sifat hidup, kita boleh melihat. Jadi fungsi segala panca indera kita, anggota kita lain berfungsi dengan sebab mabda' umbi dia ialah hidup. Asal dia ialah hidup. Kita konsep lebih kurang sama, cumanya kita ini hidup dengan roh. Ciri ma'ani kita, ciri sifatnya ni ada pada kita. Hidup itu dia panggil sifat ma'ani bagi kita. Roh dia bukan sifat ma'ani. Kita hidup dengan roh. Apabila roh berpisah daripada jasad, roh tu dia hidup. Roh dia tak mati, dia hidup. Sebab tu kita ni hidup dengan roh, merujuk pada jasad kita. Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh, dan bukan hidupnya dengan roh ataupun dengan nyawa, dan mustahilnya Allah Ta'ala itu mati. Maka mati ni mustahil. Benda yang tidak boleh diterima oleh akal kita. Mati mati ni akal kita tidak boleh terima. Nak hukumkan Allah Ta'ala ni mati. Dia panggil mati tu mustahil. Karena Allah Ta'ala ini dia bersifat penhidup. Bermula wajib, yakni dalil. Hidup Allah Ta'ala itu mana dalil yang kata Allah ni wajib, mesti Allah bersifat dengan penhidup. Tak boleh terima akal yang warah nak kata Allah mati, tak boleh terima. Akal yang warah menghukumkan mati itu mustahil, tidak layak pada zat Allah Ta'ala. Kenapa? Mustahil ni dia panggil apa? Dia panggil kenapa nak kena datang juga mustahil? Selalu kita sebut kerana nak nyata makna wajib kena rangkaikan dengan mustahil. Nak nyata makna wajib itu, makna penhidup itu, kena nyata benda yang tak layak bagi dia. Nak nyata makna wujubun wajibun, kena datang mustahil, istihalatu mustahil. Tu. Dan mustahil mati. Bermula dalilnya, dalil wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hidup. Allah ialah baharu alam. Dalil ni baharu alam. Alam ini yang kita panggil baharu. Alam pun kita panggil, baharu pun kita panggil, makhluk pun kita panggil. Itu nama merujuk kepada makhluk. Alam ini sebagai dalil bahawa adanya sifat penhidup. Kalaulah Allah Ta'ala tak bersifat dengan penhidup, nescaya alam ni tidak ada. Kerana Allah Ta'ala boleh buat alam ini. Alam ni kan dia panggil kesan, taksir daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta, mengadakan alam ini dengan sifat apa? Ustaz, Allah Ta'ala mengada alam ini dengan sifat apa? Sifat yang bernama qudrah. Jangan silap pula. Allah mengadakan alam dengan sifat iradah. Puluh ni gomo ikut dia. Allah mengadakan alam ini, Allah ada kita. Kita ni alam lah. Jangan nampak alam bukit buka gunung kanan saja. Allah mengadakan kita. Tak nampak kita, duk nampak orang lain. Nak nampak bukit buka gunung kanan. Mumung. Aku ni lah dah. Bukit tu Allah ngada bukit. Allah ada sungai. Lautan. Tu makna alam. Aku manusia bukan alam pula. Allah Ta'ala mengadakan kita ini dengan apa? Dengan sifat yang bernama qudrah. Sifat bernama kuasa. Pekuasa ini sifat dia. Dia berperanan, dia ada takluk dia. Takluk dia apa? Takluk dia taksir. Bidan tugas dia, portfolio dia, dia mengadakan ijad kulli mumkinin.
wa i'dam. Wa i'damuhu, dia mengadakan tiap-tiap perkara yang mungkin, dan dia meniadakan tiap-tiap perkara mungkin. Dia ni ta'alluq qudrah ini berfungsi, bekerja, berperanan. Bidan tugas dia hanya terhad kepada perkara mungkin saja. Perkara wajib bukan bidang tugas dia, perkara mustahil bukan bidang tugas dia. Jangan tanya, kerana itu bukan kerja kudrah. Maka nak berfungsinya kudrah Allah Ta'ala kena hidup, kena ada sifat penhidup. Itu ada kaitan dia. Kalau orang tanya kenapa pula kaitan sifat penhidup dengan alam ini, apa kaitan adanya saya dengan sifat penhidup Allah Ta'ala? Sedangkan saya ni Allah buat dengan sifat kudrah, bukan Allah buat dengan sifat penhidup. Tu kena pandai jawab. Biar Arsyad dia pandai. Arsyad kalau tak ni ada kaitan. Jangan jawab. Orang tanya kita kenapa di dalil alam ni, dalil menjadi dalil kata Allah ni ada sifat penhidup, sedangkan Allah Ta'ala buat kita ni dengan sifat kudrah. Apa pula kaitan dengan sifat penhidup Allah Ta'ala? Jangan jawab pula Allah Ta'ala buat kita dengan sifat penhidup. Allah Ta'ala boleh buat kita ni dengan sifat penhidup Allah. Bukan, Allah buat kita dengan sifat kudrah. Apa kaitan pulaknya kudrah dengan hidupnya? Kita boleh hidup ni, boleh berjalan ni, apa kaitan dengan hidup? Boleh berjalan tak? Boleh. Rimau, harimau. Orang kata panggil rimau. Rimau ni kalau dia mati, kita berani nak pegang dia. Harimau ni kalau mati, kita berani pegang dia. Berani pegang. Sebab apa berani? Sebab dia mati, tak ada sifat penhidup. Tetapi kalau kita tengok rimau duk hidup, kita tak berani pergi dekat dia. Kenapa? Dia boleh bergerak. Apa kaitan pula bergerak dengan hidupnya? Tu kena pandai jawab. Kaitan dengan dalil alam baharu ni, kaitan dengan sifat penhidup. Dan mustahil mati, settle mustahil. Dan bermula dalil wajib hidup Allah Ta'ala, dalil wajib Allah bersifat dengan penhidup, baharu alam, dan firmanullah Ta'ala. Ini dua dalil. Dalil wajib pun ada, dalil fardu kifayah pun ada, wajib aini pun ada, wajib kifayah pun ada. Dua bentuk dalil, pertama naqal, yang kedua dalil aqal. Dalil aqal tu wajib aini, dalil naqal itu fardu kifayah. Ini dalil naqal daripada firmanullah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Artinya hendaklah kamu berserah atas Tuhan. Ini tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita dah usaha dah mengelakkan daripada penyakit. Kita dah usaha mengikut apa nama ini, asbab yang zahir. Usaha ni kena ada asbab yang zahir. Kita dah usaha, maka tawakal kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamat kita daripada serangan wabak ataupun serangan penyakit. Itu tawakal. Dan hendaklah kamu berserah atas Tuhan. Tuhan mana? Alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan yang berciri, yang mempunyai sifat penhidup, la yamut, yang tidak mati. Takkid dia, yang tidak mati. Tuhan bersifat dengan penhidup, dan Tuhan itu bersifat dengan tak mati. Bukan mati, tak tu sifat dia. Istihalah penhidup. Tak mati itu sifat Allah Ta'ala. Bukan mati itu mustahil. Istihalah dia tetap. Tak mati itu sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Dan kesebelahnya sama' InsyaAllah dan kuliah akan datang, minggu keempat kita sambung balik. Dalam walaupun kalau kita KP disambung balik, PKP ni diteruskan, kita akan sambung macam biasa hari ni lah, iaitu kita buat kuliah online di rumah, iaitu hari Selasa, hari Rabu ni. Dan kita kalau dalam poster tu Ustaz Roy buat pukul 9,
Jadi makluman insya-Allah kuliah hari Rabu akan datang ni kita mula pukul 9 suku paling awal. Kalau ada permintaan rakan-rakan kita daripada surau Saran nak pukul 9.30 pun boleh kita pertimbangkan. Tapi kalau kita buat 9 suku, saya akan tunggu sampai 9.20 baru kita mula. Dan tadi pun nama je 9 suku, tak mula pun 9 suku, 9.20. Sambil-sambil tunggu jemaah masuk baru kita mula. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada tuan-tuan, pada para ustaz, asatizah, para tok-tok guru kita yang join. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan pada kita, memeriahkan majlis ilmu online. Mudah-mudahan kita tak boleh berada dalam majlis ilmu yang real, kita berada dalam majlis ilmu online. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan juga pada kita, manfaat ilmu, dan beri kekuatan untuk kita beramal, untuk kita faham dengan ilmu yang ada kita, insya-Allah. Syarul kata insya-Allah 22 bulan 4 nanti kita sambung ni, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.